Assalamualaikum semua. Hari ini kita teruskan pembelajaran kita dengan tajuk seterusnya iaitu bidang pembelajaran 2.2 Kitar nutrien dalam ekosistem. Okey, selepas habis kelas hari ini, awak boleh menguraikan dan berkomunikasi mengenai peranan benda hidup dalam kitar oksigen dan kitar karbon dalam ekosistem. Mewajarkan peranan organisma dalam kitar air suatu ekosistem dan menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan ke atas kitar disebabkan aktiviti manusia. Okey. Okey, kita lihat tentang kitar nutrien dalam satu ekosistem. Okey, apa itu kitar nutrien? Okey, so kitar nutrien ni adalah pemindahan nutrien dan tenaga dalam ekosistem supaya dapat digunakan oleh benda hidup dan kemudian dikembalikan ke persekitaran. Sebab tu nama dia kitar. Bila kita guna dan kita bebaskan balik ke persekitaran. Okey, dekat sini kita lihat yang pertama adalah kitar air. Okey, macam mana kita dapat sumber air dan bagaimana sumber air ini dikitarkan semula. Okey. Dia pertama sekali air akan diserap oleh akar tumbuhan dalam tanah. Okey, semua tumbuh-tumbuhan ni akan menyerap air. Kemudian air akan dikeluarkan melalui daun melalui proses transpirasi. Okey, ini proses transpirasi akan mengeluarkan air ke udara. Okey, yang kedua adalah siapa? Haiwan. Haiwan juga menjalankan proses respirasi, penyahtinjaan dan perkumuhan. Jadi masa kita bernafas, kita akan membebaskan wap air. Dia akan dibebaskan ke atmosfera. Okey, melalui respirasi, penyahtinjaan, perkumuhan berpeluh, kita buang air kecil, buang air besar, okey. Kemudian kita ada akar yang mencengkam tanah, okey. So tumbuh-tumbuhan ni dia ada akar yang kuat. Jadi dia akan mencengkam tanah. Jadi air akan mengalir di dalam tanah tu dengan perlahan. Jadi hakisan tanah dapat dielakkan. So sebab itu bila ada tumbuh-tumbuhan kita akan air itu akan tersimpanlah di dalam tanah dengan lebih baik. Okey, kemudian daun yang gugur menutupi permukaan tanah. Jadi kadar penyejatan air dan hakisan tanah akan berkurangan. Okey, so di sinilah proses di mana kitar air berlaku. Okey, air akan datang daripada hujan. Okey, air ni akan tersejat ke udara melalui penyejatan. Kemudian proses respirasi, proses transpirasi membawa air ke udara membentuk awan. Berlakunya hujan dan benda ni akan dikitarkan dalam hidup kita seharian. Seterusnya kita tengok kitar nutrien ni ada berlaku di dalam kitar karbon dan kitar oksigen. Okey, masa tingkatan 1 dulu awak dah pernah belajar tentang kitar karbon dan kitar oksigen. Okey, kita ulang balik apa yang berlaku ialah okey, kita lihat yang pertama. Oksigen di atmosfera. Okey, dalam udara kita ada oksigen. So siapa yang gunakan oksigen ni? Respirasi oleh haiwan. So, haiwan, manusia, okey, dia menggunakan oksigen. Kemudian, perebutan menggunakan oksigen. Okey, kemudian tumbuhan yang mati perebutan juga menggunakan oksigen. Kemudian dia diuraikan. Okey, kemudian apabila haiwan berespirasi, maka dia akan membebaskan karbon dioksida. Okey, pengurai ni dia akan menguraikan bahan-bahan haiwan yang dah mati, tumbuhan yang dah mati. So dia akan membebaskan juga karbon dioksida. Kemudian kita ada tumbuhan. Tumbuhan dia berespirasi juga membebaskan karbon dioksida. Tetapi tumbuhan akan membebaskan oksigen ke
dara. Okey, jadi satu-satunya proses yang membebaskan oksigen ke udara adalah siapa? Tumbuh-tumbuhan. Okey. Jadi semua benda hidup yang ada dekat muka bumi kita ni memerlukan antara satu sama lain. Tumbuhan perlukan karbon dioksida untuk menjalankan fotosintesis. Haiwan pula perlukan oksigen untuk bernafas. Jadi kitaran itu akan berlakulah di dalam kehidupan kita setiap hari. Okey. So, inilah yang saya sebut tadi. Haiwan dan tumbuhan respirasi menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Kemudian penguraian oleh ukulat dan bakteria menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Fotosintesis satu-satunya yang menggunakan karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Jadi kitar ini akan berlaku sehinggalah sampai bila-bila. Okey, kita lihat gambar ni pula untuk lebih jelas lagi di mana berlaku kitar karbon dan kitar oksigen tadi. Okey. So, oksigen dalam atmosfera digunakan oleh tumbuhan dan haiwan. Okey, semasa proses respirasi. Kemudian, tumbuhan dimakan oleh haiwan. Okey, tumbuhan dimakan oleh haiwan. Karbon disimpan di dalam tisu haiwan. Okey, kemudian haiwan pula mati dan sisa-sisa haiwan ini mereput. Pereputan oleh bakteria dalam tanah membebaskan karbon dioksida. Dan karbon dioksida ni pula akan masuk ke udara. Okey, karbon dioksida masuk ke udara. Sama juga daripada haiwan berrespirasi membebaskan karbon dioksida. Pereputan membebaskan karbon dioksida. Okey. Kemudian, tumbuhan ni. Tumbuhan ni, dia menjalankan fotosintesis. Jadi, dia akan guna karbon dioksida. Dan dia membebaskan oksigen di udara. Kemudian, dalam karbon ni disimpan dalam tisu tumbuhan. Jadi, tumbuhan ni akan mati. Maksudnya, kitaran hidup haiwan dan organisma di muka bumi ni saling bergantung antara satu sama lain. So, nutrien itu dipindahkan daripada satu haiwan ke organisma lain. Okey, so itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita sambung di lain hari.